Oke, halo semua. Jadi di sini kita akan demo dan bincangkan data model kepada sistem big data. Dan langkah ini sebenarnya desain yang paling penting lah untuk memastikan sistem ini boleh berjalan. Jadi kita kena pastikan kita menepati semua ciri-cirinya daripada segi Power BI untuk memastikan dia efisien dan senang kita maintain, kena ada syarat-syaratnya di sinilah. Pada masa sama kita mau buatkan dia sebagai sistem yang senang kita tambahkan data. Okey, senang kan kita tambah data yang berlainan, dan juga kita senang untuk tambahkan dimension, maksudnya ciri-ciri lah kita mau filter dan kumpulkan data tersebut. Okey, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan desain data model kita berupaya untuk menjalankan semua analisis yang berikutlah dengan secara automatik. Okey, so pertama sekali sudah tentu untuk setiap peperiksaan kita mau analisis secara terperinci lah dengan automatik. Tapi pada masa yang sama kita mahu link dengan data seperti ciri-ciri pelajar dalam APDM lah. Okey, contohnya paling selalu adalah jantina, SES dan sebagainya. Okey, tetapi pada masa yang sama kita bukannya mahu buat kerja berulang untuk setiap peperiksaan. Jadi kita mau sistem yang boleh kita tambahkan peperiksaan berlainan dan terus kita boleh bandingkan antara peperiksaan. So contohnya antara pertengahan tahun dengan akhir tahun pada tahun yang sama, ataupun peperiksaan sama berorientasi tahun lah. So contohnya SPM percubaan ataupun teruslah SPM ataupun STPM kan berorientasi tahun. Tetapi itu kita lihat sebenarnya masih tidak cukup, sebab kalau kita mau track satu saja pelajar pun dia akan berorientasi tahun dan berorientasi peperiksaan. Okey, dan juga kalau kita boleh track satu pelajar, bermaksud kita juga boleh track satu batch ataupun satu cohort lah berorientasi tahun-tahun akademik mereka. Okey, dan selain itu, terutama apabila kita berjaya menambah pelbagai jenis data, so selain peperiksaan di menengah atas, mungkin peperiksaan di menengah rendah, data PBD di sekolah rendah, malah mungkin pembolehan, STPM dan juga mungkin juga data UPU, kita mau pastikan kita boleh link antara maklumat-maklumat tersebut lah, termasuk kalau maklumat bukan akademik, contohnya kehadiran sebagainya. Dan kalau kita boleh dapat dalam bentuk yang sesuai, kita mau pastikanlah kita boleh linkkan antara mereka. Okey, begitu juga dengan kalau satu table yang sama. So contohnya untuk satu peperiksaan kita mau bandingkan secara teliti antara adakah kaitan di antara mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, ataupun untuk mata pelajaran yang sama tapi merentasi peperiksaan. Ini contohnya yang paling obvious ialah contohnya kita mau bandingkan SPMC dengan SPM ataupun headcount dengan SPM dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi kita akan terus demokan yang pertama dulu. Jadi yang berminat boleh download semua file ini. Jadi file pertama adalah yang prototype A dan dia menggunakan data di sampel data A. So kita tengok untuk peperiksaan kita hanya perlukan sebenarnya bentuk dalam beginilah. Okey, jadi ini yang kita guna hari itu di template di SharePoint, dan juga kalau kita perasan bermaksud apa-apa data contohnya dari subs bila kita ekspor pun lebih kurang dalam bentuk begini ya. Jadi tak perlu kita boleh ambil dari subs dan kita boleh masuk dalam sistem yang sama, iaitu setiap pelajar, setiap mata pelajarannya ada setiap dia punya markah lah. Okey, kemudian di sini ada data yang contohnya data EPDM. So ada ID murid, ada namanya. Sini saya hanya masukkan jantina, asrama, OKU dan juga pendapatan ibu bapa untuk pengiraan nanti. So data ini kita akan proses ke dalam Power BI di sini. Hanya ada sedikit kita perlu ubah, di mana markah di sini kita mau dia dalam bentuk begini, satu-satu row setiap mata pelajaran, markah dan juga grade-nya dan juga GP-nya nanti kita boleh kira. Okey, jadi ini yang dikatakan sebagai star schema, di mana data utamanya adalah di dalam table yang di tengah ini. Okey, dan dia difilter oleh beberapa dimension lah, termasuk di sini APDM pun sebenarnya satu dimension. Dan juga kita lihat relationship daripada setiap dimension kepada fact table adalah one to many dengan single filter direction lah. Itu yang disarankan lah supaya model adalah efisien. Jadi bagi yang berminat tengok langkah pemprosesannya, pertama sekali sebab yang sampel data ini bila di-download di laptop sudah berubah dia punya folder path. So pastikan dulu pergi tukar ke transform data, edit parameter, tukar path yang di depan sini ya sebelum sampel data. Okey.
Okey, jadi kita boleh masuk ke transform data, terutamanya kalau kita tengok markah MA sebenarnya daripada SPMC 2021. Selepas kita masukkan table, satu langkah sajalah dia akan auto tolong kita susunkan mengikut berbaris begini. Kemudian kita boleh masukkan grade-nya dan juga yang GP lah. Itu semua daripada kita load data-data lookup table di sini lah. Maka kepada grade kepada GP dan sebagainya. Okey, so juga untuk yang APDM kita akan tambahkan sedikit pengiraan. So daripada pendapatan dan tanggungan kita boleh kira pendapatan isi rumah dan kita letakkan kategori lah pendapatan ataupun SAS. So kemudian dua table ini di-link dengan ID murid. So ini cukup untuk kita buat analisis yang teliti untuk satu peperiksaan yang di sini. Seperti kita lihat, apa yang kita perlu adalah mungkin setup beberapa formula lah, lulus GP dan sebagainya. So contohnya kita buat table ini, kita hanya perlu pilih apa yang kita mau tunjukkan lah. Contohnya kita tunjukkan sekolah, lepas tu masukkan daripada APDM tingkatan, tahun dan nama pelajar, ID pelajar tersebut, dan kita pilih masukkan semua formula di sini. Kita akan dapat table ini semua akan auto kira lah. Okey, ataupun yang lebih ringkas, yang ini adalah dari mengikut MP dengan grade. Kita pilih, lepas tu kita letakkan bilangan pelajar di sini. Ini adalah setiap row lah pelajar secara teliti. Okey, dan sebab kita mengikut data model begini, jadi sepatutnya semua benda adalah automatic lah. So contohnya bila kita lihat bahasa Inggeris, sini ada 4 orang gagal. Kalau kita klik di 4 ini, kita akan nampak siapakah 4 pelajar tersebut dengan markah mereka lah. Okey, LMS mungkin susah sedikit, tetapi sebab LMS formulanya adalah tetap. So yang ini lebih senang, kita buat satu table dan dia sudah untuk mengira lah. Okey, calculator table sudah kira untuk setiap pelajar apakah statusnya. Okey, dan bermaksud di sini kalau kita nampak contohnya tingkatan 4 LMS-nya 66.67, sebab ada 2 pelajar MS dan 1 pelajar yang gagal BM dengan tidak hadir sejarah lah. Okey, so kalau kita mau klik lagi, pelajar ini gagal BM tidak hadir sejarah lah, gagal BM tidak hadir sejarah. Okey, dan selain itu, jadi sebab kita sudah link dengan data APDM, so kita boleh bayangkan yang table yang tadi yang pertama ini kita copy saja dan kita ubah di atas sini kepada ciri-ciri. So contoh sini ikut jantina, sini adalah SAS, dan katakan kita juga boleh tukar kepada contohnya yang tinggal asrama. Jadi kita akan nampak yang tinggal asrama begini, yang ini yang tidak tinggal asrama lah. Okey, ataupun yang itu mungkin lebih sesuai, kita jadikan saya sebagai satu filter. So bila kita klik yang ini, semua data ini adalah untuk pelajar-pelajar yang tinggal asrama lah, sama dengan OKU kalau kita mau filter. Dan klik di sini, inilah data untuk pelajar OKU lah. Jadi tidak perlulah kita pergi kumpulkan data berasingan untuk yang pelajar asrama dengan OKU kan. Okey, jadi mungkin kita boleh testing beberapa benda lagi. Contohnya dari segi dimension, kita tengok daripada segi grade. Contohnya kenapa kita mau satu table berasingan untuk grade, sebab itu membenarkan kita kita sort lah mengikut sudutan yang betul. Tapi kita juga boleh contohnya katakan kita mau kategorikan sebagai ini, dan boleh ditambah lagi benda lain lah. So contohnya kalau begitu, kita boleh buat table yang daripada kita ambil grade, kita ambil grade dan kita ambil kategori grade lah. Okay, so dia akan auto beginilah kumpulkan mengikut yang ini. Kalau nak tukar peratus, boleh kita klik di bilangan pelajar MA ini dan show value as, dalam kes ini mungkin sebagai row total yang sesuai lah. Okey, ataupun lagi sesuai yang ini mungkin kita terus tukar kepada stack column kategori grade di legend lah. Okey, itu salah satunya. Juga di MP kita boleh letak kategori sebagai teras selektif ataupun apa-apa lagi yang kita mau pisahkan lah. Mungkin ikut bidang pun boleh ya, bidang bahasa dan sebagainya. So contohnya kita boleh buat mengikut sekolah GP, dan yang ini mungkin sebab GP itu kita boleh, kalau kita letakkan kategori MP di sini, mungkin ini lagi analisis ini lebih sesuai lah, sebab
bila kita decouple elektif daripada GP dan kita hanya bandingkan teras, ini mungkin akan mengurangkanlah masalah sekolah terpaksa kurangkan elektif ataupun kurangkan pelajar mengambil elektif lah, sebab sebenarnya elektif itu bukan untuk tujuan GP kan, itu untuk tujuan masa depan pelajar. Okey, itu mungkin pendapat peribadi, tapi apapun mungkin kita kata selama ini kita terpaksa guna GP sebab itulah yang senang dikira, tetapi di sini kita boleh lihat sebenarnya tidak susah juga kita nak pisahkan mata pelajaran dan sebagainya lah. Okey, jadi itu untuk bahagian yang pertama. Untuk yang bahagian kedua, kita akan buka file yang kedua. Yang kedua iaitu PBIX yang prototype B dan sampel datanya di B lah. Okay, so di mana di sini kita akan tambah lagi satu peperiksaan. So ini adalah PPT 2021. So saya masukkan random saja markah. Okay, so asalkan dia adalah bentuk yang sama. So adakah kita perlu buat banyak langkah tambahan? Okay, so dalam kes ini sebenarnya kita hanya ambil balik kod yang SPM yang ini, kita ulang untuk yang table yang ini, kita copy paste saja, kemudian kita kumpulkan dia di dalam markah MA. Okay, so selepas itu, jadi maksudnya kita hanya perlu tambahkan filter begini contohnya. Jadi kita klik SPMC dan PPT, semua benda otomatik dia akan kira dengan secara betul lah. Okay, tetapi ini juga bermaksud kita boleh bandingkan antara dua peperiksaan tersebut lah. Okay, so kalau kita masukkan jenis peperiksaan sebagai row, kita boleh tengok yang dalam kes ini, okay, daripada PPT kepada SPMC lah pada 2021. So contohnya mungkin kita mau cuba buat perbandingan antara GP sebagai kolom dengan LMS ataupun GP sebagai line value dan LMS sebagai kolom, merentasi peperiksaan. Okey, dan untuk sekolah berlainan kita juga boleh buat begini ya. Kita mau banding secara terus sebagai small multiple. Jadi teruslah kita nampak sini hanya dua sekolah lah. Okey, sudah tentulah perlu diperbaiki visualnya lagi, tapi kita boleh nampak begitu senangnya. Hanya perlu kita tambah yang di sini, dan sebab semua benda sudah di setup, kita boleh buat pelbagai analisis lah secara terus. Okey, seterusnya kita akan tengok di file C dengan sampel data C, di mana kita perlu tackle masalah tahun dan pelajar batch di sini. So masalahnya ialah walaupun markah peperiksaan PPT 2020 adalah lebih kurang dalam bentuk yang sama, tetapi pelajar ini sekarang adalah daripada tingkatan 4 kan, sekarang dia di tingkatan 5. So bermaksud kita perlukan data APDM pada 2020. Okey, dan ini juga bermaksud kita kena gabungkan dua APDM ini, dan dari segi teknikalnya bermaksud nanti ada dua row yang ada ID murid dengan satu lah. Okay, so itu yang kita perlu ubah sedikit sebab kita mau kekalkan ini adalah one to many. So itu kita akan buat secara di transform data, di mana selepas kita gabungkan dua APDM, kita wujudkan satu lagi ID murid bergabung dengan tahunnya lah. So yang ini akan unik untuk tahun tersebut. Walaupun satu pelajar yang ini ID 1, dia akan ada beberapa row lah di dalam data APDM. So sama juga dengan di markah MA, kita akan wujudkan itu ID dan kemudian kita akan linkkan lah. Okey, so kita akan nampak di sini ini ID murid tahun lah. Okey, kelebihannya ialah selepas kita tengok, sebab sekarang dia adalah flow daripada setiap pelajar di sini. Dia ada beberapa tahun, jadi setiap tahun dia mengambil peperiksaan yang berlainan. So kalau kita filter ikut ID murid, sepatutnya kita tengok, katakan kita letak di sini adalah ID murid dan kita pilih pelajar ID pertama di sini. Ini adalah sejarah yang lengkap dari data tadilah 2020 PAT PPT sampailah SPMC. Dan juga kalau kita mau susun begini, senanglah kita track lah kan pelajar itu daripada segi grade-nya dan pada makannya. Dan juga dari segi LMS pun kita hanya perlu, sebab semua benda sudah disetupkan, kita hanya perlu tarik formula, dia sepatutnya akan work lah. Nah kita nampak daripada 2020 PPT, 2020 PAT, PPT dan SPMC lah. Sudah tentu itu kita kena tambah sedikit lagi lah. Contohnya kita mau sorting data peperiksaan tersebut.
Okey, so contohnya kita tengok pelajar yang lain. Okey. Okey, tetapi di sini kita tengok ini adalah senarai semua pelajar tak mengikut tahun dan tingkatan kan. So dan juga masalahnya ialah kalau kita mau tengok pelajar yang 2021 tingkatan 5, kita akan hilang yang data 2020 itulah. Itu cara Power BI berfungsi bila kita filter begitu. So terpaksa kita buat satu table lagi untuk memilih pelajar yang dalam batch tersebut. So itu dalam EPDM batch. Okay, yang ini adalah calculator table supaya kita tahu ada ID murid ini pada tahun inilah dia di tingkatan berapa. So contohnya kalau kita pilih 2021 pelajar-pelajar tingkatan 5, dia akan dapatkan semua senarai pelajar tersebut di table ini, barulah dia filter yang EPDM, barulah di filter di sinilah. Okay, so bolehlah kalau kita dapatkan inilah beberapa pelajar tersebut dan inilah markah yang lengkap mereka lah. Okay. Satu cara lagi yang mungkin kita boleh explore ialah kita labelkan sebagai batch ataupun sepatutnya cohort lah kan, nama lebih cantik. Okay, dan di mana kita akan nampak cohort yang ini tingkatan dia 2021 dia di tingkatan 5 dan 2020 dia di tingkatan 4 lah. So bila kita sudah link begini, okey, kita boleh buatkan, okey, kita klik saja batch SPM 2021. So samalah kita akan dapat senarai pelajar tersebut. Okey, so bermaksud kalau kita boleh track satu pelajar, kita boleh juga track mengikut yang batch yang tadi lah. Okey, so contohnya kita buat yang begini, ini adalah batch so kita boleh nampak yang batch SPM 2020 ada 2 ujian, SPM 2021 ada 4 ujian nah, 2022 sebab mereka sekarang di tingkatan 4 baru ada markah mereka di sini lah. Okay, so yang di sini hanya perlu kita click and drag sajalah, tambah satu di sini. Okay. Bermaksud di sini kita boleh juga guna cara yang sama untuk kita filterkan pelajar mengikut ciri-ciri. So satu contohnya, katakan kita mahu track pelajar yang dipilih untuk DTP. So yang kita perlu hanya sebenarnya satu table. Okay, yang ini sorry. Ya, katakanlah 3 pelajar ini dipilih sebagai untuk dalam program DTP. So kita hanya perlukan satu table siapakah pelajar tersebut. Kemudian kita link di sini dan kita akan filterkan EPDM. Okay, so contohnya katakan kita mau yang ini tapi hanya untuk pelajar-pelajar tersebut. Mungkin kita teruslah duplicate page dan kita katakan untuk page yang ini kita mau dia pelajar DTP sahaja. So mungkin contohnya di sini advanced filtering is not blank lah, maksudnya dia adalah pelajar DTP. Okay, dan kita tengok secara otomatiknya semua ini adalah untuk pelajar DTP lah. Okay, yang tersebut. Jadi ini yang maksudnya di sini, kalau kita perlu setup yang data model ini dengan cantik, asalkan semua benda okey, senang kita tambah data. Dan bila kita buat report, sudah tentulah perlu masa sedikit untuk setup, tetapi selepas itu senanglah kita untuk pelbagai analisis dibuatlah dengan agak cepatlah. Okey, so jadi kita sampai ke pelajar dan batch, dan seterusnya kita akan melihat apa akan berlaku bila dia merentasi pelbagai maklumat akademik. Okey, jadi kita akan pergi ke file yang terakhir, prototype D dengan sampel data D. So pertama sekali kita tengok kalau ada data yang sebenarnya masih boleh masuk dalam table yang sama walaupun ada sedikit berbeza. So contohnya data SPM yang berbezanya hanya mungkin sebab kita tak akan ada markahkan kita ada grade. Okay, so tiada masalah, kita proses berbeza sedikit di Power Query, tetapi lepas itu kita akan gabungkan dalam table yang sama. Okay, begitu juga dengan head count. Jadi selepas kita masukkan, kita boleh nampak sekarang yang markah MA di sini. Okay, semuanya adalah dalam table yang sama, head count sampailah SPM yang sebenar. Okay, so ini akan memudahkan kita sebab selepas kita buat kita tengok by pelajar dulu. So maksudnya untuk balik kepada setiap pelajar di sini, kita boleh filter pelajar itu dan kita boleh tengoklah perkembangan darilah 2000 tingkatan 4 sampailah SPMC dan juga head count berbanding dengan SPM lah. Okey. Jadi bermaksud untuk by batch,
Jadi graf ini adalah lengkap ke tahun peperiksaan, jenis peperiksaan kita pilih untuk batch 2021. So kita bolehlah tengok lengkap daripada 2020 PPT, 2020 PAT, PPT, SPMC, headcount dan juga SPM lah yang sebenar. Okey, semua dalam graf yang sama lah, dan kita hanya perlu pilih benda-benda yang sesuai di sini. Okey, seterusnya kita tengok data-data yang kita tak boleh masuk dalam table yang sama. So contohnya PBD, walaupun subjeknya sama tetapi sebab nanti pengiraan TP-nya formula lain, so lebih senang kita pisahkan dia kepada table yang lain. Begitu juga sebagai contoh saja, saya akan letak data STPM di sinilah. So kita boleh bayangkan banyak lagi jenis data yang kita boleh masukkan, termasuk pembolehan, halat tuju selepas SPM dan sebagainya lah. Okey, so daripada segi modelnya, kita akan loadkan dia sebagai table berasingan. Mungkin lebih senang saya tunjukkan yang sebagai begini, di mana setiap sini adalah maklumat-maklumat yang berlainan lah. Tetapi dari segi Power BI masih okey, dia dipanggil star schema sebab setiap fact table ini masih lagi one to many, dan kita tengok di sini setiap tablenya maka kita bolehlah buat filter yang sendirilah sebab pemrosesannya agak berlainan. Okey, tetapi kita tengok apabila kita dapatkan data dalam bentuk begini, semua di link kepada pelajar, kita boleh tahu pelajar tersebut jelas siapa. Jadi akhirnya kita tengok di ruangan pelajar di sini, bukan saja kita boleh track dia masa SPM. So contohnya ini adalah markah TP lah, PBD. Okey, untuk pelajar tersebut lah. So kita boleh bandingkan, dan ini adalah contoh, katakan dia pergi STPM, inilah maka dia pada STPM. Okey, termasuk GP STPM-nya lah. So kita boleh bayangkan lagi, kita boleh masukkan maka data daripada sekolah rendah dan selepas sekolah menengah lah. Jadi lengkaplah profil untuk satu pelajar yang begini. Okey, seterusnya kita tengok dua part yang terakhir. Satu ialah bila dia merentasi data berlainan. So contohnya tadi kita boleh lihat, kita sekarang ada data markah MA dan juga markah STPM. So boleh kita letak dia, contohnya di sebelah sini adalah SPM, sini adalah STPM, dan kita filter seperti biasa mengikut grup kumpulan pelajar. So kita boleh nampak, okey, pelajar di sini SPM-nya begini, STPM-nya begini. Okey, hanya kalau kita mau lebih dia terlink, sebab sekarang kita tengok kalau kita klik di sini, inilah dua pelajar NMATS. Okey, tetapi yang di sini dia tidak berubah. Okey, manakala kalau di sini di tingkatan 6 yang ambil sejarah, okey, kita tengok di sini pula tidak berubah. Okey, sebabnya adalah sebab kita keep kepada model begini. Jadi apa-apa yang daripada SPM dia tidak boleh filter balik kepada APDM untuk filter balik kepada markah STPM. Okey, so dari segi teknikalnya boleh kita ubah yang ini kepada bidirectional, tetapi iaitu akan melambangkan model secara keseluruhannya. Okey, so untuk teknikalnya, sebab kita hanya perlukan itu untuk page yang ini, kita terpaksa ubah semua formula kita untuk deaktifkan yang arrow yang beginilah. Itu dari segi teknikal konsepnya. Tetapi kita tidak mau juga kalau sini baru sikit formula kan, nanti ada berpuluh formula, setiap satu kita kena berdoublekan formulanya. Okey, jadi Mojo ada tools yang baru, yang ini pun agak macam penghujung 2020 baru ada, di mana kita boleh tulis satu kali sahaja. Yang tadi itulah, itu maksudnya kita mahu aktifkan yang dia punya filter direction, dan kita letak di page yang ini. Okey, dan kita katakan okey, sekarang kita mahu semua pengiraan ini ambil yang cross APDM lah, saya letak nama sahaja. Okey, so lepas di sini kita akan nampak, mungkin kita cakap kenapa mau buat begitu kan, sebab di sini selain daripada kita tengok secara menyeluruh, mungkin kita akan nampak okey, bagaimana kalau kita mau tengok yang pelajar yang ambil NMATS di sini, bagaimanakah mereka di STPM? Contohnya lah kan. So kita klik di sini dan kita nampak daripada dua pelajar di sini, inilah yang mereka. Begitu juga sebaliknya daripada pelajar-pelajar ambil ekonomi di STPM. Okey, mungkin nanti kita boleh cari baliklah dia punya ekonomi di SPM adalah macam mana. Okey, dan sebab ini adalah powerful ialah sebab di sini apa-apa saja data yang kita letak di sini. Okey, itu maksud saya, kalau kita ada pemulihan, kita boleh link dengan PBD kita boleh link dengan markah S.
SPM dan kemudian maka SPM boleh kita link dengan hala tuju selepas SPM dan sebagainya. Dan juga kalau ada data yang bukan akademik, contohnya kehadiran, kalau kita boleh linkkan kepada setiap pelajar dan kita boleh linklah kepada setiap satu. Okey, dan kita boleh buat report di mana kita boleh linkkan sejenis data kepada sejenis data yang lain lah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kita mahu bandingkan faktor tetapi dia di dalam table yang sama. So contohnya semua mata pelajaran, semua exam adalah dalam table di sini kan. Okay, so contohnya kita mahu bandingkan untuk satu ujian antara subjek lah, kita panggil cross subject begini. Jadi angka-angka di sini bermaksud ini adalah pelajar yang mendapat bahasa Inggeris C+, tetapi untuk bahasa Melayu mendapat B+ lah. Okay, dan kita boleh buat secara bilangan. Kita juga boleh filter, contohnya okay, ini ada matematik, kita membanding dengan MS lah. Okay, dan juga kita boleh kirakan purata GP nya. So di sini adalah untuk row yang ini adalah pelajar mendapat bahasa Inggeris A, jadi untuk subjek-subjek lain inilah GP untuk pelajar-pelajar dalam kumpulan tersebut lah. Okay, so ini boleh bantu contohnya mencari korelasi antara subjek, ataupun contoh yang tadi adalah di mana kita boleh cuba kena pasti tempat di mana contohnya lah kan ramai lagi pelajar matematiknya yang sebenarnya matematiknya agak bagus dan berpotensi mengambil matematik tambahan tetapi tidak mengambil matematik tambahan lah. Kita boleh tengok lokasi mana yang terdapat banyak kes yang begitu. Okey, juga kita boleh buat benda yang sama tetapi yang ini untuk satu subjek tetapi merentasi peperiksaan. Okey, so ini pula contohnya katakan mungkin yang paling berguna ialah kita mau banding dengan SPM sebenar. Iaitu contohnya kita mau tengok okey SPMC dengan SPM. So ini adalah keputusan SPMC, ini adalah keputusan SPM lah. Okey, dan mungkin nanti kita boleh lagi tambahkan lagi mengikut bukan saja dari grade tapi mungkin mengikut julak makalah. So itu sebenarnya cara yang tepat untuk kita anggarkan untuk sesuatu subjek bagaimana kita buat head count. Sebab kita tahu markah di dalam subjek adalah berbeza untuk mendapatkan sesuatu grade di dalam SPM lah. Okay, so hanya dari segi teknikalnya yang ini sebenarnya agak lagi complicated, sebab kalau kita tengok fahamkan dari sini tadi adalah daripada satu table dia filter dapatkan semua ID itu pula filter kepada table yang lain lah. So yang ini terpaksa kita buat sedikit tambahan lagi, di mana daripada mana-mana table di sini kita akan dapatkan sebenarnya ini saya letak yang ini adalah ID, dan ID ini kita akan masukkan ke dalam sini dan suruh dia kira mengikut mata pelajaran di atas di sini. So di sini juga kita terpaksa tambahkan lagi table untuk filter MP, dia ada MP SPM 2. Ini sebenarnya perbandingan lah, ini yang di row di sini, yang itu di kolom lah. So setiap satu kita perlu duplicate yang satu lagi dimension di sini, dan dari segi pengiraannya adalah kita akan ambil pelajar-pelajar yang sudah terfilter daripada sini dan kemudian kita kirakan untuk yang kolom inilah tanpa menghiraukan yang apa yang terfilter di sini. Okey, mungkin saya tunjukkan dia punya formula sedikit adalah untuk MP grade terpaksa beginilah. So ini kita carikan semua pelajar ID yang sudah terfilter. So di sini kita tidak mau ambil SP SPM dengan grade MA tetapi kita ambil yang kedua lah. Okey, ini melalui grade dengan JPEG lah. So ini mungkin susah, banyak sedikit langkah, tetapi sekurang-kurangnya akhirnya kita boleh nampak analisis yang amat berguna lah. Okay, dan senarai pelajarnya pun agak suka sedikit sebab kita klik di sini terpaksa kita nampak okey dua pelajar sini baru kita nampak senarai inilah, ataupun kita masukkan yang nama pelajarnya dalam table yang di sini lah. So bila kita klik di sini kita nampak okey inilah dua pelajar tersebut. Okey, jadi secara keseluruhannya kita nampak kita boleh dapat design satu data model yang boleh analisis semua data dalam cara bentuk beginilah. Okey, sudah tentu banyak kerja dan banyak details perlu dibuat, tidak kurang daripada untuk memasukkan semua raw data di sinilah perlukan banyak kerjasama dan tenaga daripada semua pihak, tetapi sekurang-kurangnya harap daripada demo begini kita nampak tujuan akhirnya ialah kita buat kerja satu kali, masukkan data dan akhirnya semua analisis
memang boleh dibuat dengan agak cepat lah, walaupun memang dah ada sedikit teknikalnya lagi. Okey,